merasakan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين،
وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu, dalam sharing tajwid. InsyaAllah tuan-tuan perempuan bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, yang mana kita sekarang ni berada dalam slot sharing tajwid. Saya rasa tuan-puan pun sedia maklum. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur juga kepada Allah kerana kita masih lagi diberi nikmat kesihatan, nikmat pernafasan sehingga hari ini. Walaupun kita sekarang ini berada dalam keadaan kita rasa diri kita sihat, tetapi percayalah, ada di antara sahabat-sahabat kita yang di luar sana mempunyai masalah kesakitan, masalah penyakit yang pelbagai. Ada urusan pagi-pagi terpaksa pergi hospital, ada check up, ada temu janji doktor dan sebagainya. Jadi mungkin di antara kalangan kita juga mempunyai masalah yang sama, kan? Cuma itulah, bila Allah menggerakkan hati kita kepada sesuatu perkara, maka itulah yang menunjukkan di mana kita sekarang ini. Kalau kata kita sakit, kita akan pergi hospital lah. Kalau kita sihat, kita nak mengaji, kita berada di sini. Kalau kita sihat tapi kita tak nak mengaji, kita tak ada kat sini. Kita mungkin berada di tempat lain, mungkin kita tengok TV dan sebagainya. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersyukur kepada Allah kerana Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita, kepada kita lah. Bukan, maksudnya kepada saya juga. Kalau Allah tak beri keizinan, peluang kepada saya untuk buat perkara seperti ini, memberikan sharing dan sebagainya, maka ianya tak akan berlaku, kan? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, tapi Allah sebaik-baik perancang, kan? Jadi apa yang kita rancang ni tak semestinya jadi, tuan-puan. Ada orang nak ikut kelas pagi ni tapi tak dapat ikut. Ada orang berkobar-kobar semangatnya nak mengaji Al-Quran, tapi separuh jalan terhenti. Sebab apa? Sebab itu adalah takdir dan ujian sebenarnya. Ya, kita takkan mampu mengatakan diri kita beriman selagi mana kita tidak diuji. Itulah hakikat kita yang hidup sebagai seorang hamba. Tapi bila kita sedar, kalau kita ni hidup sebagai seorang hamba, seperti mana ya Allah sendiri sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadanya. Jadi antara bukti kita beribadat kepada Allah Subhanahu Taala itu, kita buat perkara-perkara macam inilah, perkara yang berunsur ibadah. Kita menzahirkan dengan perbuatan, tuan-puan. Kita menzahirkan dengan perbuatan. Jadi apa yang tuan-puan buat sekarang ni, bukan semua orang boleh buat, tuan-puan. Tuan-puan kena tahu benda tu. Apa yang kita buat sekarang ini, kita buka phone, kita buka page Easy Ngaji, kita buka Quran, duduk menghadap dengan satu tempoh masa yang tertentu, bukan semua orang boleh buat. Kita kena sedar benda itu. Bukan semua orang boleh buat, tuan-puan. Percaya atau tidak percaya, terpulang. Tapi itulah hakikatnya. Mungkin kita tak rasa sebab kita dah biasa hidup dalam keadaan begitu. Kita dah biasa hidupkan harian kita dengan baca Quran. Tapi sahabat-sahabat yang kita di luar tu, siapa yang nak bantu? Jadi ini antara inisiatif yang kami cuba lakukan. Kita buat live. Kita tahu, dengan platform yang ada ni, kita boleh pergi masuk ke mana-mana, sehingga ke pelosok dunia, tuan-puan. Persoalannya pada diri, nak atau tak nak, itu sahajalah. Jadi ini adalah salah satu elemen dakwah sebenarnya. Sebab tu saya minta tuan-puan kongsi, ajak kawan-kawan lain. Jangan malu. Anggaplah itu adalah satu kerja dakwah daripada kita sendiri. Jangan malu untuk share. Kadang-kadang malu tak, macam saya pernah sebut sebelum-sebelum ni. Saya malu nak share, Ustaz. Ada orang dia malu nak share, dia takut nanti orang kata dia alim. Orang kata, alah dia ni poyo je kan. Nak tunjuk yang dia tu ngaji Quran. Tidak, tuan-puan. Itu semua syaitan tu. Ya. Jadi itu adalah salah satu dakwah, tuan-tuan dan puan.
dakwah ni pelbagai sudut, macam-macam. Jadi kita cubalah ambil kesempatan ini yang mana kita rasa boleh kaut keuntungan pahala tu, kita ambil. Kita ajak adik-beradik kita tumpukan pada ahli keluarga kita ajak. Kan suami, isteri, anak-anak yang ada masa lapang, tak ada buat apa tu kita ajak. Bukanlah saya berkata ni untuk paksa tuan-puan ikut saya, wajib ikut diri ngaji, tidak. Ikutlah mana-mana pengajian pun. Kan? Carilah guru yang bersesuaian dengan tuan-tuan perempuan. Yang boleh tuan-puan rasa, okey, orang ni boleh bentuk aku ikut. Macam tu. Kita cuba pelan-pelan cari. Yang penting kita kena usahalah. Usaha. Dan kita kena percaya dan kena tahu apa yang kita buat. Kalau dalam kehidupan ni tak ada hadaf ni tujuan. Kalau dalam hidup ni tak ada tujuan, kita tak akan boleh buat apa-apa, tuan-puan. Betul? Jadi kita nak beramal kepada sesuatu benda, kita nak buat satu amal ibadah, so kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak beramal? Betul kan? Kita minat baca Quran contoh, tapi bila kita tak nak ambil tahu tentang ilmu Quran, kita nak baca Quran tapi tak nak ambil tahu. So macam mana kita nak beramal dengan Quran tu? Nampak tak? Jadi bila kita nak beramal, mesti didahului dengan ilmu. Tuan-puan kena pegang itu dahulu. Jangan terkejar-kejar kan, buat kalau tidak dah akan jadi satu benda yang sia-sia lah. Alright. Jadi bila kita dah belajar pula, dah ada ilmu, kenalah apply kan pula. Kan kita dah belajar, kena apply kan. Boleh? Kalau tidak nanti jadi apa? Al-ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Itu pun satu hal juga. Kita dah belajar tapi kita tak beramal pula. Lain pula. Kan? Jadi biar seiring kita kita ambil ilmu itu dan seterusnya kita beramal. Tapi yang penting jangan beramal tanpa ilmu. Itu yang rosak tu, takut ianya menjadi satu perkara yang fasad, benda yang rosak, benda yang sia-sia. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, apa yang saya sebutkan ni adalah untuk kita sama-sama wujudkan semula semangat dalam diri masing-masing, dalam diri saya juga. Saya bercakap ni adalah untuk diri saya juga, bukan untuk tuan-puan sahaja, untuk diri saya juga. Sebab kita nak wujudkan perasaan istiqamah tu bukan senang. Ingat tuan-puan, saya selalu sebut, kalau kita merasakan hari ini kita istiqamah, kita cuba bayangkan untuk akan datang nanti. Adakah kita masih lagi ada perasaan sebegini, tuan-puan? Belum tentu, tuan-puan. Saya bercakap atas realiti. Saya berhadapan dengan ratusan pelajar lah. Sebelum saya mula dengan bergiat aktif secara online ni, saya berhadapan dengan pelajar-pelajar offline yang ada depan mata ni. So macam-macam ujian kita tengok. Ada yang baru belajar 2-3 hari, kejap dah putus semangat. Awal-awalnya berkobar-kobar, akhirnya putus. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, bukan saya nak kata dia tu tak bagus, tapi nak bagi tahu kita jangan mudah untuk rasa macam diri kita ni selesa dengan apa yang ada sekarang ini. Kita bercakap tentang diri kita lah. Okay, saya cakap ni untuk diri saya dan diri tuan-puan juga. Doa banyak-banyak pada Allah, semoga dikekalkan perasaan istiqamah ni. Allah ya muqallibal qulub, Maha membolak-balikkan hati. Dia twist hati kita sekejap je, tuan-puan. Dia twist hati kita ni sekejap je. Jadi itu yang saya selalu sebutkan, sebab Quran ni benda yang besar, tuan-puan. Quran ni benda yang besar. Sebab tu saya kata beruntunglah kita kerana kita dapat bersama-sama pagi ini ataupun hari-hari yang sebelum dan berikutnya dalam kita nak memperbaiki bacaan Quran. Itu adalah satu perkara yang hebat, tuan-puan. So bersyukur kepada Allah dan saya ucapkan syabas kepada semua. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Cuma apa yang penting, kita jangan mudah nilai orang, tuan-puan. Jangan mudah menilai orang. Kalau kita nampak ada sahabat-sahabat kita yang futur di tengah jalan, jangan kita kata kat dia, dia ni teruk lah, awal-awal je beria semangat, lalah berhenti. Tuan-puan, risau nanti kita pula diuji seperti mana dia diuji. Boleh? Jadi kena banyakkan berdoa lah. Kita doa yang baik-baik. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan seperti itu. Apa lagi kita nak buat, tuan-puan, kat dunia ni?
Kan? Dalam kita sibuk mengejar dunia ni, kita cubalah cari sikit benda-benda yang menuju kepada ukhrawi, akhirat kita ni. Saya nak cakap ni, saya pun muda lagi, tak layak pun nak cerita benda ni tuan-puan. Tuan-puan ni kalau orang kata makan garam dulu dah daripada saya ni. Kalau ikutkan tak layak saya nak bercerita semua ni. Okey, cuma saya harap tuan-puan ambil lah poin-poin yang saya sebutkan ni. Tuan-puan janganlah melihat siapa yang bercakap, tetapi tuan-puan ambil lah apa yang dikatakan itu. Boleh? Wallahu alam, insya-Allah. Sahabat-sahabat kita ramai dah masuk. Siapa yang belum share, tolong sharekan dahulu. Kita nak mula dah ni. Okey. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan pembuka surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah untuk pagi ini kita nak sambung bacaan kita surah Al-Baqarah tuan-tuan dan puan. Surah Al-Baqarah ayat 143. Hari ini kita baca satu ayat saja, dan satu ayat ni pun pada saya agak panjang jugalah berbanding dengan ayat-ayat yang sebelum ni kan. Jadi tuan-puan boleh buka Al-Quran, lihat pada muka surat 22. Okey, muka surat 22. Boleh? Muka surat 22 ayat 143. Ayat 143. Kita berada pada juzuk 2 tuan-tuan dan puan. Untuk makluman, kita berada pada juzuk yang kedua. Ya. Muka surat 22 ni kira permula lah untuk juzuk 22 insya-Allah. Okey, ayat 143. Tuan-puan boleh tag kawan-kawan tuan-puan. Siapa yang rasa sayang ada best friend dia, cuba tag. Tahu kan tag? Tekan alias tu, tu tag nama kawan-kawan dia. Mana tahu dengan asbab kita tag tu sekali je, membuatkan sahabat kita itu terus jatuh cinta dengan Al-Quran itu sendiri. Mana tahu tuan-puan, buat besar pahala tu. Kan? Padahal bukan buat apa pun, tag nama je. Kita saja. Orang kata asbab kena nak sayangkan kawan-kawan tu. Tag nama kawan-kawan masing-masing. Boleh? Masing-masing sedang mendengar ni, cuba tag nama kawan masing-masing. Seorang, dua orang ke terpulang. Demo nak tak nak tak apa. Kan? Nak tak nak itu tolak tepi. Janji kita seru je. Kan? Orang kata kita seru. Boleh? Baik, insyaAllah. Baik, jadi kita akan mulakan untuk bacaan kita yang pertama. Kita baca dulu sama-sama, ramai-ramai tuan-tuan perempuan boleh ikut. Siapa yang ada Quran, lihat pada Quran. Siapa yang tak ada Quran, boleh lihat pada paparan skrin sahaja. Boleh lihat di paparan skrin. Kalau rasa besar. Kalau rasa kecil, tuan-puan lintangkan telefon masing-masing. Boleh? Lintangkan telefon masing-masing. Boleh? Tag tak layan ustaz. Tak apa. Tag aja. Layan tak layan itu belakang cerita. Janji sampai usaha kita tu.
Boleh? Okey, so tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana sudi tag sahabat-sahabat. Ada yang kat hospital, masya-Allah. Kat hospital pun boleh tonton live juga. Nampak hebat tak hebat tu. Okey, jadi jom kita fokus tuan-tuan dan puan, sama-sama kita tajdid niat dahulu sebelum kita mulakan. Perbaharui niat balik, muhasabah balik apa yang perlu dalam masa yang singkat ni, insya-Allah. Kita baca dulu ramai-ramai. Saya harap tuan-tuan dan puan dalam keadaan yang penuh bersedia. Okey, bersedia. Kita tarik nafas dulu panjang-panjang. Boleh? Tarik nafas dulu. Nak baca kena tarik nafas dalam tuan-puan. Okey, baiklah. Jadi diminta semua sedia dan fokus. Jom kita mulakan bacaan kita. Sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai untuk bacaan kita yang pertama. Okey. Baik, jadi kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah kita. Macam biasa tuan-tuan. Jadi kita boleh chill dulu, relax-relax, jangan tegang-tegang. Siapa yang ada masalah kat rumah tu, jangan stres-stres, jangan bawa dalam ngaji ni. Nanti tak syok nanti. Nanti hati tu gundah gulana. Ya. Jadi kalau yang stres tu, tinggalkan dulu stres tu. Dah habis ngaji nanti sambung balik stres tu. Boleh pula macam tu kan? Tidak tuan-puan, nanti bila kita dah selesai bacaan kita, percayalah nanti perasaan stres kita, perasaan murung kita, gundah gulana kita tu akan hilang secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab kita mendahulukan Al-Quran ini. Kita menzahirkan kecintaan kita kepada Allah, maka kita baca Quran dan Allah akan bantu kita. Segala ke masalah lah. Point saya pada masalah tu. Mudah-mudahan dengan dengan berkat kita baca Quran tu, Allah mudahkan urusan kita. Boleh tak? Jangan stres-stres.
Kalau nampak pinggan belonggok kat dapur tu, pejam mata dulu. Jangan tengok lagi. Sekarang habis Quran ni, baca Quran, tengok sinki tu mesti clear pinggan tu. Tengok dia jauh lah clear. Pergi dekat rupanya ada lagi. Tak settle lagi rupanya. Nak memotong lagi. Itulah pasal. Biar tu, tinggalkan bawang tu dulu. Ya, jom kita mulakan insya-Allah. Ready semua? Dah sedia dah? Boleh nah? Sediakan peralatan bedah masing-masing dulu. Macam biasalah, alat tulis Quran, pembaris ke, highlight ke, terpulang. Okey, sedia semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu wa kadza. Huruf waw berbaris atas tuan-tuan dan puan. Wa. Okey, wa. Wa kadza. Huruf waw baris atas, wa satu harakat saja. Huruf kaf baris atas, ka. Okey. Kemudian huruf zal kat sini. Huruf zal ni kena buat apa tuan-tuan dan puan? Keluarkan hujung lidah sikit saja. Okey. Keluarkan hujung lidah. Bukan keluar lidah. Hujung lidah. Sikit aja. Alright. Huruf zal baris atas, za, dan di sini ada alif mat kecil ni, nampak ni tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena baca dua harakat mat asli. Baik, lika ja'alnakum. Huruf lam baris bawah, li. Huruf kaf baris atas, ka. Dan dalam ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mungkin ada yang baru join pertama kali, baru dengar saya sebut ni. Dalam huruf kaf ini ialah kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Ingat tu. Saya ulang, mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali dengar. Yang ni, huruf kaf ni, kemudian nampak ni, dalam ni, yang saya hijaukan ni, bukan huruf hamzah. Ingat sampai bila-bila. Itu ialah huruf kaf. Kepala huruf kaf itu sendiri. Boleh? Kemudian ja'alna. Kaf ni tadi satu harakat saja tuan-puan, baris atas lah. Wa kadzalika ja'alnakum. Ja. Bunyinya ja. Huruf jim baris atas bunyi ja. Satu harakat sahaja. Ja'alna. Huruf ain. Huruf ain ni kena buat apa? Sempitkan. Ya? Huruf ain kena sempitkan. Ja'alna. Nak sempitkan kat mana ustaz? Sempitkan pada kerongkong kita. Ni tengah kerongkong. Huruf ain datang daripada tengah kerongkong. Ingat tu. Kalau yang tak tahu, yang baru pertama kali dengar, boleh catat lah kat nota masing-masing. Ya? Ja'alnakum. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا dua harakat. Mat asli. Kum. K-U-M, kum. Jangan kum. Kum. K-U-M, kum. Mim mati bertemu hamzah. Mim mati bertemu hamzah. Mim mati bertemu hamzah tuan-tuan dan puan. Apa hukumnya? Izhar. Izhar syafawi. Jadi kita nak izhar, kita nak jelaskan apa ni? Izhar ni apa maksud dia? Jelas. Jadi apa yang kita nak jelaskan? Jelaskan sebutan huruf mim. Itu maksudnya. Syafawi itu apa pula? Syafawi itu maksudnya daripada perkataan syafah, bibir. Jadi jelaskan huruf mim yang datang daripada bibir. Itu sahaja. Next, ummatan wasa. Baik, mim kat sini bersabdu, maka kita kena dengungkan dia dengan kadar dua harakat sahaja. Kemudian tanwin bertemu waw. Tuan-tuan dan puan, tanwin bertemu waw hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa maksud idgham? Memasukkan. Idgham bi gunnah, dengan dengung. Memasukkan dengan dengung. Apa yang kita nak masukkan? Bunyi tanwin ini ke dalam waw. Bi gunnah. Ingat tuan puan, bila kata bi gunnah ini, maksudnya
ianya melibatkan hidung kita. Gunnah ni apa? Dengung. Okey? Sebab apa? Antara kesilapan yang sering berlaku di sini ialah adanya unsur idgham sahaja. Gunnah tak ada. Bukan maksud saya gunnah 2 harakat tu. Unsur gunnah tu, unsur dengung tu tidak ada. Contoh, ummatawa, ummatawa. Tau, itu dah betul dah, ada unsur masuk, tapi tak ada dengung. Tak ada dengung, bunyi kosong tuan-puan. Ummatau, tau, dia panjangkan tu, konon-konon nak 2 harakat lah tu. Sebenarnya tak ada apa pun kat situ. Jadi pastikan bila kata birunnah, ianya betul-betul melibatkan hidung kita. Pastikan bunyinya naik sampai hidung. Ummatau, tau, tau. Bila kita tutup hidung tu kita rasalah. Tau. Bila sangkut tu, bunyi sengau tu maknanya jadilah tu. Okey? Itulah pasal. Belum lagi sebut, dah sebut ya. Baik, ummatau idgham bi gunnah. Okey, memasukkan dengan dengung. Kadar dengung 2 harakat. Wasa, wa sa. Huruf sin baris atas sa. Wasata, wasata. Tuan-puan bila nak sebut ni mesti rasa susah. Percaya tak? Dia akan jadi wasata. Huruf sin tu dia nak nyari-nyari bunyi tebal tu. Dia nyari-nyari tuan-puan. Tahu nyari tak? Dia nak jadi tu. Dia tak jadi lagi, dia nak jadi tu. Tu kata nyari-nyari tu. Okey, nyaris. Ummatan wasata, wasata. Yang tebal hanya pada ta sahaja, tebal selamanya. Boleh? Huruf ta ni tebal selamanya. Clear tak ni? Huruf sin ni jangan tebal. Sebab apa? Kenapa saya kata kadang-kadang orang akan baca tebal pada sin ni? Sebab terpengaruh dengan sifat tebal pada ta ni. Kita dah nampak huruf ta kat sini. Jadi kita macam terpengaruh sebutan yang tebal tu. Tu yang jadi wasata tu. Ummatan wasatal wasa. Bak sikit je. Wasatal wasa sa sa tu. Wasa sa. Wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas. Boleh? Cuba try. Sebut kat sini. Cuba try test. Banyak tu. Cuba try test. Boleh tuan-tuan Wasa, wasa. Kalau yang dah okey, alhamdulillah, terbaik. Kalau yang rasa masih lagi bunyi-bunyi tebal tu, betul kan ya? Betul kan? Wasata. 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 Gitu. Baik. Huruf ta ni tebal lah, kita dah tahu saya dah sebut tadi. Tanwin bertemu lam ni. Tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Idgham masuk bila gunnah, tanpa dengung. Dia masuk je tanpa dengung. Wasatalli, wasatalli. Itu sahaja bunyinya. Boleh? Wasatal litakunu, lita satu harakat, kunu 2 harakat. Ni ada waw mat, ni ada waw mat. Kunu. Ni alif ziyadah tuan-puan, alif tambahan. Ni macam mana nak kenal alif tambahan? Kalau kita nampak dalam Quran ada alif, ada waw, ada ya, yang ada bulat di atasnya macam ni. Bulat ni bukan tanda mati. Ingat tu, bukan tanda mati. Ianya menunjukkan huruf ziyadah, huruf tambahan yang ada pada tulisan, wajib ada pada tulisan, tetapi tiada pada bacaan. Ingat tu. Tiada pada bacaan.
Baik, syuhada'a 'alan nas. Huruf shin baris depan syu. Ha baris atas ha, ha biasa tuan-puan, ha original bukan pedas, ha original. Da panjang 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Ombak rindu bertemu hamzah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ombak rindu bertemu hamzah ni kena panjang 4 atau 5 harakat semestinya lah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada'a, huruf hamzah beri atas a, a, huruf hamzah dengan ain adalah pada satu makhraj yang sama. Jadi sudah tentu ada kekeliruan ataupun sedikit masalah ketika nak melafazkan kedua-dua huruf ini. Mungkin hamzah boleh jadi ain ataupun ain jadi hamzah, antara dua lah. Syuhada'a 'alan dia jadi ataupun hamzah tu tak cukup ataupun kurang bunyinya. Apa yang salah tu? Ain pula jadi hamzah. Jadi macam mana nak kenal pasti, nak dapatkan bunyi yang baik, nak tak nak kena faham di mana letaknya huruf itu, kan? Baik. Jadi hamzah ni berada di pangkal kerongkong. Hamzah berada di pangkal kerongkong. Ain berada di tengah kerongkong, atas dia. Pangkal kerongkong, okey, di awal lah pangkal. Pangkal kerongkong, tengah kerongkong. Saya ulang. Hamzah, tengah kerongkong. Okey? Dapat ni? Tengah kerongkong, huruf ain. Boleh? Syuhada'a. Boleh? Alright? Yang ni tadi, syuhada ni hukumnya mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. Boleh tuan-tuan dan puan? Ya? Ustaz, kalau depan perkataan fallah, huruf fa dipes, kena berbalik kepada sifat. Puan Zurina, huruf fa bersifat nipis. Fa, dia takkan tebal, dia takkan terpengaruh dengan huruf yang tebal. Fa, selepasnya ada kalimah Allah. Fallah. Fallah. Dia takkan jadi fallah, fallah. Sama dengan waw, kan? Waw itu antara huruf yang selalu rapat dengan kalimah Allah ni. Fa, waw, waw pada atas wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu boleh? Nipis, berbalik pada sifat. Mana yang tebal perlu ditebalkan, mana yang nipis dinipiskan. Melainkan ada contoh macam ra tu kena tengok pada situasi keadaan dia lah. So fallah. Okey, saya menjawab persoalan yang ada tadi lah, Puan Zurina. Okey, kita sambung balik. Syuhada mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Hamzah ain baris atas 1 harakat sempit kan? Syuhada 'alan nas. Alan, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Dan nun di sini kena dengung. Sebab apa? Sebab dia bersabdu. Semestinya lah. Alan nasi wa yakuna rasul. Boleh? Na di sini 2 harakat ma asli.
mat asli dua harakat. Si wa ya. Si wa yakuna rasulu. Wa ya. Huruf wa pada atas wa, ya pada atas ya. Ku mat asli. Waw mat sebelumnya ada di depan. Narra. Ra ni tebal atau nipis sudah mesti dibaca dengan, sudah tentu dibaca dengan tebal. Semestinya tebal. Sebab apa dia baris atas? Wa yakuna rasulu alaikum. Boleh? Ra. Jangan ra ataupun ra. Wa yakuna rasulu ra. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Wa yakuna narra. Boleh tuan-tuan dan puan? Ra kena tebal. Boleh? Clear? Wa yakuna rasulu alaikum sumat asli. Waw mat sebelumnya baris depan. Lu satu harakat. Lam baris depan ni. Alaikum. Huruf ain baris atas. Ala. Alaikum. Huruf ain. Sempit kan? Tengah kerongkong. Alaikum. Lai di sini bacaan lunak. Bacaan lembut. Lin ni lunak. Lembut, lunak. Lai. Bacaan yang bersifat lembut. Lai. Alaikum. Kum. Huruf ka pada depan. Ku. Mim mati kat sini. Kum. Syahida. Huruf shin baris atas. Sya. Huruf ha kacang. Bentuk dia macam kacang tuan-puan. Ni ha simple je sebenarnya. Ataupun ha bulat. Orang selalu sebut tak? Syahida. Ha original. Jangan pedaskan. Biasa je Kemudian hi ni dibaca dua harakat. Ni bukan ma'arili sukun tuan-puan. Ni mat asli. Kemudian di hujung ini. Nampak ni? Ada tanwin baris atas. Maka hukumnya ialah mat iwad. Okey, mat iwad. Dua harakat. Iwad ni apa? Ganti. Kita gantikan bunyi tanwin pada atas dan jadi da dua harakat. Boleh? Alaikum syahida. Da dua harakat. Okey, selesai untuk sebahagian. Kita baca dulu. Okey, kita baca dulu. Kita ambil daripada wa kadzalika ja'alna sampai wasatan litakunu. Sampai sinilah. Pendek sikit. Tak mau panjang-panjang, nanti penat. Litakunu. Wasatan litakunu. Berhenti sini. Kemudian ambil balik wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Berhenti kat nas. Kemudian sambung lagi terus. Wa yakuna ar-rasul sampai syahida. Boleh? Baik, kita mulakan. Kita mula dengan isti'azah. A'udzubillah. Sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. Kita ambil wasatalli. 1, 2, mula. Wasatalli takunu syuhada'a 'alan nas. Teruskan. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Habis. Boleh? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Baik, kita sambung.
وما جعلنا القبلة التي كنت وما okay, huruf wa beri atas wa nipis saja. Mad asli alif mad sebelumnya baris atas. Ja'al huruf jim bari atas ja, huruf ain sempitkan ja'a ja'alnal nal huruf nun ni masuk terus pada lam yang bertanda sukun, bertanda mati ni. Jangan panjang kat sini, tak payah dah. Okey? Walaupun kita lihat di sini ada alif mat kan. Jadi bila kita baca abaikan alif mat ni sebab kita nak sambung dengan lam ni. Ja'alnal qiblata allati gitu. Alif lam qamariyah kat sini. Qib b. Tuan-puan qalqalah sughra. Santai kan bunyi dia. Santai sahaja. Layankan aja bunyinya. Ja'alnal qiblata allati kun Ja'alnal qiblata allati kun qib qalqalah sughra, lantunan kecil. Ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha allati lam bersabdu. Okey, qiblatan talla masuk terus. Ti dua harakat. Ni ya mat sebelumnya baris bawah. Kunta dengung dua harakat. Nun mati bertemu ta. Apa hukumnya tuan-tuan dan puan? Nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Kita sembunyikan sebutan nun tu. Okey, biarkan lidah kita tergantung. Jangan sebut nun ni tepat pada makhrajnya. Kunta 'alaiha. Nipis sahaja dengungnya. Jangan jangan tebal nipis saja sebab huruf ta ni huruf yang nipis. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang nipis. Kan daripada 15 tu ada huruf-huruf tebal, ada huruf nipis. Maka mengikut dengan kesesuaian huruf tu. Kalau huruf tu nipis, maka dengung kita juga nipis. Kunta. Sebab apa dengung kita nipis? Sebab huruf ta ni huruf yang nipis. Boleh? Baik, kemudian 'alaiha. Kunta 'alaiha illa lina'lam. Ha. Lai ni, lai belum lagi ya. Lai ni bacaan lin. Bacaan lunak, bacaan lembut. Boleh? Lunak. Huruf ya mati sebelumnya baris atas. Kemudian ha kat sini asalnya mak asli lah. Mak asli bertemu hamzah, maka datanglah simbol ombak ni sebagai isyarat kepada kita bahawa bacaan perlu dipanjangkan. Ya. Huruf mat bertemu hamzah ni ataupun mudahnya, cara mudah nak tengok ni ombak rindu. Simbol ombak ni bertemu dengan siapa? Hamzah. Ada je pertemuan tu, bacalah 4 atau 5 harakat. Kunta 'alaiha illa lina'lam. Illa i baris bawah i. Illa la dua harakat asli. Lina'lam. Huruf lam baris bawah li. Na'lam. Nun ain ni matilah. Sempitkan illa lina'lam. Boleh? Cuba sebut perkataan ni saja. Illa. Sama-sama 1 2 mula. Illa lina'lam. Suara kita tu terlepas tuan-tuan
Tapi bukanlah lepas, dia di tengah-tengah. Lina, itu maksud saya. Lepas tu itu maksud saya. Lina, jangan tahan dia. Lina. Okey, dia tak terlepas sangat, dia tak tertahan. Dia tak tertahan sangat. Dia tengah-tengah. Lina lam huruf ain. Boleh? Huruf shin baris atas kena munculkan. Huruf shin baris atas? Tidak. Huruf yang baris depan saja. Huruf baris depan je yang muncul bibir ni. Ataupun huruf-huruf yang datang daripada bibir sendiri. Contoh waw, ba. Okay, huruf ba pun kurang juga. Walaupun dia daripada bibir. Biasanya waw lah. Huruf shin baris atas sya. Kalau baris depan syuhada. Yes, kena muncul bibir. Kalau baris atas tidak lah. Baris atas kan tanya tadi. Baris atas tak muncul, baris depan je. Sya. Boleh? Baik. Alaiha kunta alaiha. Ni mat jaiz mat jaiz munfasil illa dua harakat mat asli. Lina'lam. Kita matikan mim kat sini. Jadi mim ni dibaca dengan jelas lah. Lina'lam. Kalau kita berhenti kan, kalau kita sambung lina'lama man yattabi. Gitu. Kalau kita sambung lah. Okey. Baik, sekarang ni kita nak berhenti kat sini. Lina'lam. Kita baca dulu tuan-tuan dan puan. Wa ma ja'alnal qiblatal lati sampai lina'lam. Okey, sedia semua? Ready? 1, 2, mula. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ. Boleh? Selesai. Baik, nanti kita nak ambil semula, ambil kat sini nah. Illa lina'lama mai gitu. Kalau nak ambil semula kan, nak patah balik belakang ni. Baik, tuan-tuan dan puan, lihat di sini nun mati bertemu ya. Lihat di sini nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah dengan dengung. Apa yang kita nak masukkan? Bunyi nun ke dalam ya. Bunyi nun ke dalam ya. Man yattabi'ur rasula mim Mai bunyi dengung kat hidung. Jangan lupa. Jangan ya. Bunyi kosong tu tuan-tuan dan puan. Bunyi kosong. Yattabi'ur rasul. Okey. Baik. Nun mati bertemu ya nah. Idgham bi gunnah. Yattabi'u. Yattabi'ur rasula mim. Yattabi'ur rasula. Baik, urra. Tu saya ulang-ulang tadi. Tuan-puan nampak kan saya baca macam mana? Yattabi'ur ra ni kena tebal ke nipis? Kena tebal. Sebab apa? Dia berbaris atas. Cuma kalau kita tengok hukum kat sini, urra ni alif lam syamsiyah dan ra ini dibaca dengan sifat yang tebal. Man yattabi'ur rasula min sumat asli waw mat sebelumnya baris depan. Rasula mim la. Huruf lam ada atas la. Mim. Tutup bibir betul-betul. Mim yang ada 2 dengung ni. Kita tengok. Kalau kita masukkan mim sekali ada 3 dengung tuan-tuan. Kita kena jaga.
Yang pertama mim ni lah yang saya sebut tadi. Mim itu sorry, bukan idgham. Wajibul ghunnah, wajib dengung. Alright, wajib dengung. Kemudian nun mati bertemu ya. Ni dengung yang kedua. Mai, sama macam kat sini tadi, kat atas ni. Okey, sama. Mai, nun mati bertemu ya, idgham bi ghunnah. Okey, dapat yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah nun mati bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Sembunyikan sebutan nun tu. Kemudian tebalkan dengung itu sebab apa? Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Qaf ni tebal tuan-tuan dan puan. Okey, nun mati bertemu qaf. Qaf ni bersifat tebal. Jadi dengung yang terhasil juga tebal. Baik. Ingat ada 3 kat sini. Saya bunyikan ya, dengar baik-baik. Mim man yanqalibu. Boleh tak kita baca sama-sama kat sini? Yang 3 part dengung ni. Okey, 1, 2, mula. Mim man yanqa. Ingat, yang kena tebal. Ingat tu, dengung tu kena tebal. Boleh? Mim man yanqalibu ala aqibai. Saya buat pelan-pelan. Kita baca tadi pelan-pelan lah tuan-puan ya. Baca pelan-pelan supaya kita dapat tangkap bunyi dengung tu. Kalau laju, maka dengung kita tu pun akan nampak laju lah. Ya. Jelas ni. Ada 3 dengung kat sini. Wajibul ghunnah, idgham bi ghunnah, ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu ya, idgham bi ghunnah. Nun mati bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Tebalkan dia. Baik, teruskan. Libu. Libu ala aqibai. Bu. Huruf ba baris depan bu. Huruf ain baris atas a. Huruf ain baris atas a. Ala aqi. Huruf ain sempitkan a. La 2 harakat kat sini. Alif mat sebelumnya baris atas. Ain baris atas a. Sempitkan. Ala aqibai. Ala aqi. Qi. Huruf qaf baris bawah. Tebal juga. Cuma disebabkan dia baris bawah, maka tebalnya berkurang lah tuan-puan ya. Dia tak nipis, dia tebal. Cuma tebalnya tidak seperti berbaris atas dan hadapan. Qaku. Kalau qi, nipis. Nipis sikit berbanding. Tapi dia tetap dalam kategori tebal. Cuma saya nak sebut nipis tu, maksudnya dia nipis sedikit berbanding tebalnya baris atas dan baris bawah. Baris bawah, baris depan. Qi. Ala aqi. Tapi pada saya tuan-puan, saya rasa tak ada masalah gitu. Okey, tak ada masalah. Yang qa. Ni dengung kat sini, nun mati bertemu qaf Mim man yanqa. Yanqalibu ala aqibai. Gitu. Boleh? Baik, baik kat sini apa dia? Hukumnya. Kita nak berhenti pada ha kan? Sebelumnya ada bacaan lin. Kita nak berhenti kat ha. Tapi kita tengok pula sebelum dia ada mat lin. Ada mat lin, ada bacaan lin. Bai, bacaan lunak. Bai. Jadi inilah dia mat lin. Okey, mat lin. Mat lin ni berlaku ketika berhenti sahaja. Aqibai. Mat ni nak menunjukkan bahawa adanya pilihan kadar harakat tu daripada 2, 4 sampai 6. Boleh? Dengung huruf qaf nipis je.
Ya, ni tanya huruf apa ni? Qaf ke kaf? Dengung huruf qaf tebal kat sini. Yang qa. Dengung tu tebal. Bukan nipis. Baik. Dapat ni tuan-tuan puan. Aqibai matlin 2 harakat. 4 harakat, 6 harakat. Boleh pilih. Ustaz nak ambil yang mana? Pilihlah. Asalkan kita selarikan. Okey? Baik. Kita ambil di sini illa lina'lama. Illa lina'lama. Boleh? Okay, ready semua? Ambil daripada illa lina'lama. 1, 2, mula. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Dapat tuan-tuan? Kita buat sekali lagi. Kali ni tarik nafas sebab saya nampak macam panjang sini. Saya pun nyari nak semput juga tadi ni. Kita baca sekali lagi. Tarik nafas dalam dalam. Tarik nafas dalam dalam. Illa ni sampai aqibai. 1, 2, mula. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Okay. Okey. Kita teruskan. Wa in ka nun mati bertemu kaf. Kat sini dengungnya tidak tebal. Wa in ka wa in ka wa in ka ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu kaf. Boleh? Wa in kanat. Ka di sini mad asli. Nat huruf ta mati ni pastikan ada sifat hams lah. Sifat hams, nafas yang terlepas, udara yang terlepas. Nat sikit saja tuan-tuan, cukup dengar pada telinga kita. Wa in kanat lakabiratan. Nat lakabiratan illa 'alal ladzi lakabi huruf ya mat sebelumnya baris bawah, bi 2 harakat mat asli, ra tebal semestinya baris atas kan, ra baris atas. Tan di sini tan, huruf ta baris 2 di atas, tanwin lah, tanwin di atas. Lakabiratan, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, izhar halqi. Tuan-tuan dan puan, boleh? Jiwa kacau apa hair tu. Ada yang jiwa kacau. Tak apa. Relax. Wa in kanat lakabiratan. Tanwin bertemu hamzah, izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas. Jelaskan sebutan tanwin tu. Lakabiratan illa 'alal illa. Hamzah dari bawah, lam bersabdu, illa 2 harakat lah. Pada la tu sendiri 2 harakat mat asli. Boleh?
Baik. Alalladzi. Alalladzi. Lakabiratan illa alalladzi. Huruf ain sempitkan alalladzi. Lalla. Huruf lam dari atas masukkan terus pada sabdu ni. Huruf zal jangan lupa keluarkan hujung lidah. Alalladzi hadallah. Boleh? Illa alalladzi. Illa sempitkan ain. Alalladzi. Ingat huruf zal keluarkan hujung lidah. Kemudian zi ni dua harakat lah. Zi itu dua harakat. Na, huruf nun baris atas na. Huruf nun baris atas na. Hadallah. Huruf ha baris atas ha. Huruf dal baris atas da. Okey. Di sini ada kalimah Allah. Betul kan? Di sini ada kalimah Allah. Baik. Jadi kalimah Allah ini perlu dibaca dengan tebal. Sifatnya perlu ditebalkan. Lam tu, pada lam tu. Cuma apa yang saya nak pesan di sini, nak ingatkan tuan-tuan dan puan, jangan kita tebalkan huruf dal ni juga. Sebab apa? Kita terpengaruh dengan kalimah Allah ni, yang tebal ni. Hadallah, hadallah. Nampak? Hada, tuan-tuan dan puan. Illa ala allazina hada. Sebut tu dulu. Bagi orang kata konsisten lu bunyi tu. Hada. Cuba sebut. Cuba sebut. Hada. Boleh? Dapat tak? Okey, kemudian baru kita fokus pada kalimah Allah. Hadallah. Dallah illa ala allazina hadallah. Begitu. Boleh? Dapat tak? Dia kena buat pelan-pelan tuan-tuan. Kalau buat laju-laju tak jadi, kena buat pelan-pelan. Kena cuba sekali dua mungkin rasa susah sikit. Masuk kali ketiga pada saya mungkin okey dah kat situ. Alright? Illa ala allazina hadallah. Gitu. Boleh tuan-puan Yang penting jangan tebal. Hadallah. Itu sahaja. Baik, kalimah Allah ni boleh panjang sama ada 2, 4, 6 lah Ma'arid lis-sukun. Ketika berhenti pada kalimah Allah. Okay, ma'arid lis-sukun. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala allazina hadallah. Okay, kita baca sama-sama. Wa inka. Ready? 1, 2, mula. Wa inkana. Wa inkana. Nat. Okay, sekali lagi. Kita ulang. 1, 2, mula. Wa inkanat lakabiratan illa 'ala allazina hadallah. Settle. Wa ma kana Allahu wa ma kana. Wa, huruf waw baris atas wa ma ka wa ma asli wa ma ka
Wa ma ka. Ma mat asli, ka pun mat asli. Huruf nun baris atas na. Ni pun samalah macam kes kat sini tadi. Ni huruf dal ni kan. Sama. Ni pun sama. Kalimah Allah ni kita kena baca tebal. Sebab sebelumnya baris atas. Yang mana baris atas? Nun ni. Sebelum kalimah Allah berbaris atas. Huruf apa yang baris atas? Nun tu sendiri. Cuma ingat yang tebalnya pada lam kalimah Allah ini. Lam pada lafzul jalalah, bukannya pada nun. Jadi jangan wa ma kana Allah, wa ma kana Allah, nallah, nallah. Wa ma kana. Boleh? Wa ma kana Allah, nallahu liyudhi'a imanakum. Okay. Huruf ta yang mana tu? Kanat. Kat sini ke? Ada. Hams. Mesti ada sebab ta mati kan? Wa in kanat. Boleh? Okey, wa ma kana Allah. Ingat, bukan nallah, no, kan? Nallah gitu. Dapat tak? Wa ma kana Allahu. Huruf ha di depan hu, li. Huruf lam baris bawah li. Huruf ya baris depan yu, liyu. Kena muncul tak? Mestilah. Sebab pada depan kan. Liyu, liyudhi. Huruf dad baris bawah di, tebal. Liyudhi'a imanakum. Liyudhi, liyudhi'a imanakum. Ni huruf dad ni dia punya tebal ni tak berkurang tuan-tuan, walaupun baris bawah. Okey, liyudhi, angkatkan pangkal lidah dengan tengah lidah tu. Sebahagian besar lidah tu dinaikkan ke langit. Di, da, di. Itu untuk kita menjelaskan sifat tebal pada da tu. Sifat isti'ala wa itbaq. Okey? Sifat tebal. Yang mana ma'adil sukun? Ma'adil sukun pada kalimah Allah tu. Hadallah, Allah. Lam tu lah. Kalau ikut kan yang ma'adil sukunnya ujung tu. Ma'adil sukun ni kan waktu berhenti di ujung tu. Hadallah. Boleh? Ujung tu yang panjang, ma'adil sukun. Yang saya sebut Allah tadi tu maksudnya perkataan Allah ni lah. Bukannya Allah. Bukan dia sepanjang tu semua jadi ma'arif. Tidak. Dah gurau tuan-puan. Saya tahu tuan-puan faham maksud saya tu. Okey, yang ma'arifnya di ujung tu lah. Hadallah. Agak panjang tu. Nak baca 6, itulah jadinya. Panjang lah. Nak pendek. Hadallah. 4. Hadallah. 6. Hadallah. Itu kalau laju lah baca. Lagi lewat kita punya tempo bacaan tu, lagi kita nampak panjang. Clear semua? Wa ma kana Allahu liyudhi. Huruf dha tadi clear tebal, kemudian dibaca 2 harakat lah. Dhi'a. Huruf dha dipanjangkan 2 harakat, mad asli, kemudian dibaca 2 harakat lah. Settle.
Ain baris atas A. Okay, huruf Ain berbaris atas A. Satu harakat sahaja. I, apa hukumnya? Nak tanya ke? Tak payahlah. Ni mak badal. Mak badal lah. Ini mak badal. Mat badal. Hamzah yang dibaca dua harakat yang berada di awal kalimah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Ma dua harakat ma asli. I tadi mak badal. Ingat Tapi bacanya sama je macam mak asli. Kalau lupa pun tak apalah. Boleh? Kalau lupa pun tak apalah. Janji kita baca dua harakat. Ustaz baca cara salah hadallah tu. Oh, Puan Kartini dekat belakang ni kot ya. Okey. Imanakum. Huruf nun baris atas na kum. Na satu harakat kum. Kum kum. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ nakum. Boleh? Kita baca dulu daripada wamaka sampailah. Ni. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Sekali lagi kita baca. 1, 2, mula. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Selesai. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Inna. Nun bersabdu baris atas inna. Kena dengung ke tak? Mesti kena dengung sebab nun bersabdu lah. Sebab ada huruf nun yang bersabdu, maka perlu didengungkan. Wajibul gunnah. Wajib dengung. Nallah. Kalimah Allah ditebalkan sebab sebelumnya berbaris atas. Ni na ni. Tapi jangan nallah. No. Inna allaha bin nasi lara'u. Itu. Habin alif lam syamsiyah. Kemudian nun sekali lagi, nun bersabdu, kena dengung juga. Huruf sin baris bawah si. Huruf lam baris atas la. Huruf ra baris atas ra. Tebal ra. Dua harakat. Innallaha bin nasila. Na dua harakat ma asli. Sila ra'ufur ra. Huruf lam baris atas la. Okey. Huruf ra baris atas ra. Huruf hamzah baris depan dua harakat di sini. Mat syibih badal. Syibhu badal. Dia menyerupai mat, tuan-tuan dan puan. Dia menyerupai mat badal, tapi sebabkan dia di tengah-tengah, so namanya mat syibhu badal. Tapi kalau kita sebut mat badal pun tak ada masalah, sebab pada kita tak ada apa isu pun, tetap dibaca dua harakat. Okey. Innallaha bin nasi lara'u. Dua harakat. Furrahim. Furra. Tanwin bertemu ra. Tanwin bertemu ra. Apa dia? Ha.
Idgham bila gunnah. Mesti ramai yang dah jawab dalam hati tak? Tanwin bertemu ra, idgham bila gunnah. Idgham ni masukkan bunyi fa ni, tanwin fa ni ke dalam ra. La raufur rahim. Boleh? Huruf ra semestinya tebal lah pada atas. Kemudian him di sini mad arid lisukun. Ma'arid lisukun tuan-tuan perempuan kena baca berapa? 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. 2, 4 ataupun 6 terpulang. Boleh pilih. Okey? Innallaha bin nasi la raufur rahim. Okey. Huruf ya selepas dal ni ke? Okey tuan-tuan perempuan, yang ni namanya alif maqsurah. Alif maqsurah. Baik, dari segi bacaan hadallah kita tak sebutlah. Okey? Illa 'alal ladzina hadallah. Maknanya di sini ya ni tidak akan dibaca ataupun alif maqsurah ni tidak akan dibaca sama sekali. Itu dari segi bacaan lah. Baik, kalau ditanya pula apa dia tu? Alif maqsurah. Dia huruf alif, namanya alif maqsurah. Alif yang digambarkan dengan huruf ya. Memang ejaannya begitu tuan-puan. Kita tak boleh ubah. Mungkin ada yang kata, baik sebut hada je. Memang sebutan dia hada tuan-puan. Habis kenapa tulis dengan ya ustaz? Sebab memang itu tulisannya. Memang begitu tulisannya. Kita tak boleh nak ubah ya tu jadi alif. Sebab dia isim. Hadallah. Okey? Macam nama Musa, Isa. Kalau kita eja kan? Mim, waw, sin, ya. Tapi sebut Musa, 2 harakat. Kalau dalam Quran pun 2 harakat. Musa, sa, 2 harakat. Isa, sa, 2 harakat. Tapi hujung tu tidak diletakkan alif. Diletakkan huruf ya ni. Dan ianya bukan huruf ya yang biasa tu, tapi namanya alif maqsurah. Huruf alif maqsur yang dikecilkan. Ataupun mudah lagi bahasa nak faham, alif yang digambarkan dengan huruf ya. Dia alif tapi dituliskan dengan huruf ya. Begitu. Dia berkaitan dengan bahasa Arab lah. Sebab kalimah dalam Quran ni memang daripada bahasa Arab. Jadi bila dibawa masuk, adalah bahagian yang kita rasa macam pening sikit. Inilah antara contoh dia. Yang melibatkan huruf-huruf yang orang kata apa, sebut alif tapi tulis ya, macam tu lah. Boleh faham ni? Maqsur, mim, qaf, sad, waw, ra, ta marbutah, ta tutup. Okey? Ta yang diikat, tak bulat tu lah. Maqsurah. Kalau eja dengan Q lah. Kalau nak eja Rumi kan. Boleh? Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan puan yang sedang menonton ini. InsyaAllah saya nak umumkan pada petang ini kita akan mula untuk kelas yang pertama bagi BSP, Baiki Surah Pilihan. Pada petang ini insyaAllah kita ada slot baru pada jam 3 petang. Jadi tuan-tuan perempuan jangan terlepas. Pukul 3 kena betul-betul ada depan phone. Okey, pada pukul 3 betul-betul kena ada depan phone. Sebab live kita ini hanya hari ini sahaja. Maksudnya, okey, bila kau cakap hari ini saja salah faham pula. Maksudnya kalau untuk kelas hari ini, contoh, hari ini punya slot, tuan-puan hanya boleh tonton daripada jam 3 sampai habis tu sahaja. Selepas waktu live, tidak ada siaran ulangan dah. Okey, tidak ada siaran ulangan. Jadi kalau tuan-puan nak tengok, macam mana? Memang tak boleh lah. Melainkan tuan-puan join kita punya dalam package premium tu lah. Yang saya iklankan sebelum-sebelum ni, yang saudara Ifan buat pelancaran sebelum ni. Jadi kita akan letakkan satu grup, maka kelompok inilah yang boleh tonton semula ulangan dan sebagainya.
bayarannya RM49. Hari ni last tuan-tuan dan puan. RM49 tu kira harga sekali bayar je lah. Bukan tiap-tiap minggu, tiap bulan tak. Dia tak perlu komitmen pun. Sekali bayar untuk kita akses semua video. Jadi kalau yang tak nak join yang berbayar tu, boleh, tak ada masalah. Program ni open je. Okay, open saja. Siapa-siapa boleh join. Free saja. Cuma terhad pada waktu yang ditentukan sahaja. Pada jam 3 petang. Setiap hari Rabu. Jadi kita akan mulakan dengan surah Al-Mulk. Surah pilihan. Yang mana ianya menjadi satu... ada satu fadilat besar lah kalau kita rajin baca surah Al-Mulk ni. Jadi kita nak baiki bacaan kita. Dan setiap slot, setiap awal tu kita akan baca dulu Al-Mulk beramai-ramai. Okay. Sampai habis lah. Daripada awal sampai habis. Kemudian kita akan bedah untuk beberapa ayat sahaja. Boleh tuan-tuan dan puan? Petang ni, saya harap tuan-puan yang sedang menonton ni, yang dengar saya petang ni, siapa yang berkelapangan, jom jam 3 petang, insyaAllah. Jam 3 petang. Kalau masuk lewat, habis tak boleh ngulang dah. Melainkan kalau yang daftar tadi itulah. Boleh nak? Clear ni? Ya, Puan Mastura Jaafar, begitu. Okey, siapa yang nak join petang ni boleh. Faham kan maksud saya ni? Okey, tuan-puan boleh tengok di pin komen tu. Cuba tengok di pin komen. Saya ada letak link kat situ. Okey, saya ulang sekali lagi lah, takut ada yang tak jelas. Petang ni kita akan mulakan satu slot yang baru, iaitu baiki surah pilihan. Jadi surah yang pertama yang kita ambil, yang saya sendiri pilih, ialah surah Al-Mulk. Memandangkan banyak request, permintaan daripada sahabat-sahabat di luar sana untuk kita buatkan surah pilihan. Jadi ikut step lah. First kita akan dahului dengan surah Al-Mulk dahulu. Jadi cuma yang bezanya untuk slot ini hanya terhad pada waktunya sahaja. Maksudnya tuan-puan boleh tengok live tu pada waktu dia, iaitu hari Rabu jam 3 petang. Jam 3 petang maknanya tuan-puan kena ada depan phone tu jam 3 petang. Kan kalau kata nak ikut full slot lah, setiap minggu 3 petang. Contohlah habis pukul 4 ke 4 lebih kan, 4.30 ke pukul 4 ke. Selepas daripada itu memang kita tak boleh tengok dah lah. Dia hanya terhad waktu itu je. Melainkan mereka yang berdaftar untuk package premium tu lah yang saya kata tadi, dengan bayaran RM49 kami letakkan. Itu adalah sebahagian untuk kita membangunkan izin ngaji lah tuan-puan, sebab tu kita letakkan yuran tu. Okey. Kemudian yang join untuk RM49 tu, yang bayar untuk RM49 itu akan kita letakkan dalam satu grup support lah. Okey, grup dan grup Telegram tak silap saya. Dah ada sebahagian yang dah masuk dah daftar. So terima kasih. Dan dalam tu nanti insya-Allah kita akan discuss pelbagai. Tuan-puan nak memperdengarkan bacaan tuan-puan pun boleh, insya-Allah. Begitulah. Kita akan manfaatkan grup support tu sebaik mungkin. Itu sahaja. Okay. Yang tak join ataupun yang tak sertai package premium RM49 tu tak apa, boleh. Tak ada masalah. Ini bukan paksaan tuan-puan. Bukan paksaan. Cuma itulah saya kata tadi. Kalau nak join, takut tak nak bayar kan. Okay, tak apa. Boleh join. Petang ni jam 3 petang. Setiap minggu istiqamah lah jam 3 petang. InsyaAllah. Ajak kawan-kawan ramai-ramai. Boleh nak? Itu sahaja. Siapa yang nak join tu, tekan link kat bawah tu, kat komen tu. Saya dah letak kat komen tu. Siapa nak, tekan link. Boleh? Puan Hani Abbas dah daftar. Alright. Package premium berapa lama je? Seumur hidup. Sekali bayar tu, ambil.
Untuk semua. Untuk yang ni lah, kita ada 2 surah ni. Habis berapa sesi saya tak ingat. Dalam tempoh 6 bulan, tak silap saya. 6 bulan. So kita dapat untuk slot 6 bulan tu punya video. Kita ada. So kita ada group support, kita boleh. Itulah, nanti panjang lebar kita bincang kendiannya. Tekan aja link di bawah tu. Okey, tapi ingat ini bukan paksaan tuan-puan siapa yang nak silakan. Siapa yang tak nak boleh fokus pada jam 3 petang tu sahaja. Okey? Itu sahaja. Wallahu taala a'lam. Siapa yang ada appointment, so tak ada masalah lah. Siapa yang dah daftar kan, dia boleh tengok kemudian. Kita nak lancarkan je, tu fokus dia. Boleh je tuan-puan nak tunggu daripada sharing ni sampai soal MOOC, tapi lama sikit lah tuan-puan lah. Jadi kita ambil satu jalan singkat sikit, kita buat satu program khas untuk surah-surah pilihan sahaja. Konsepnya lebih kurang macam pagi ni juga. Cuma di awal tu kita baca dulu Al-MOOC, kita nak lazimkan lidah kita baca, itu je. Okey? Boleh? RM49. Maksudnya akses tu sampai seumur hidup lah. Kan? Untuk dua slot, 2 siri yang pertama ni. Tanya apa tu? Puan Safiyah tanya apa? Alif maksurah memang biasa adakah hamzah wasal ke? Tidak. Tak ada kaitan pun semua tu. Itu dia dalam perkataan. Okey? Baik, wallahu alam. Clear semua Jadi itu saja untuk kita punya program yang terbaru lah. Siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh tekan link di bawah tu. Nak daftar pun boleh. Sebab last daftarnya pun hari ni. Dengan harga 49 tu lah. Kalau tidak nanti tak tahulah. Boleh join, rasanya boleh kot. Cuma harga tu lain lah sikit. Sebab kita buka ni dah seminggu hari tu dah. Ya. Okey. So sahabat-sahabat semua, selesai dah. Tadi clear alif maqsurah kat sini. Yang ni alif maqsurah. Jadi insyaAllah saya rasa selesai untuk pagi ni. Nak tanya soalan pun tak ada yang berat-berat pun tuan-tuan perempuan. Saya rasa semua okey. Kalau tuan-puan ada soalan boleh tanya. InsyaAllah nanti kalau kita dah ada siapa yang join grup Al-MOOC tu, grup BSP ni, bolehlah nak tanya pelbagai soalan. InsyaAllah kalau bukan saya jawab pun ada sahabat-sahabat handai kita akan tolong jawab. Okey, ramai yang handai-handai ni. Boleh? Okey, insyaAllah kita akhiri bacaan kita untuk pagi ni. Jom. Sedia semua? Macam mana nak tahu Ustaz? Ni tu kena faham bahasa Arab sikit. Nak kenal alif surah ni. Dan ada satu cara lain macam ni lah. Ya, sebelumnya baris atas. Sepatutnya mat lah. Sepatutnya ni baca mat. Hada 2 harakat. Hada da 2 harakat. Boleh faham ni? Tapi kalau ikut logik, kalau baris atas, partner ni mesti ingat alif. Tapi dia letak ya. Itulah ya alif maksurah. Boleh faham? Okey? Ni mat ni. Da ni mat. Hada 2 harakat. Sepatutnya kalau baris atas, lepas ni mesti alif. Tapi dia letak ya. Jadi, inilah dia alif maksurah. Itulah dia cara nak kenal. Dia kena rajin tengok sikit. Dia boleh jadi ada pada tanwin, boleh jadi ada pada baris atas.
Tapi dia mesti baris atas je lah. Okey. Dia mesti baris atas. Oh, dah faham dah? Mantap. Terbaik, terbaik. Okey, baik. Ready semua? Jom kita tutup dulu bacaan kita, insya-Allah. Tarik nafas dulu main panjang. Tarik nafas. Kita nak baca ni. Ending, penutup. Banyak ke dalam Quran? Banyak. Alif maksurah banyak dalam Quran. Cuma kita cam tak cam, itu aja. Okey. Dah. Kita mula. Tarik nafas semua. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, sekali lagi kita baca tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Kita baca sekali lagi. Cuma kali ini kita baca laju sikit. Kita baca laju sikit. Boleh? Sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Puan Dayang, okey, baik. Sadaqallahul azim. Selesai bacaan kita pagi ni. Alhamdulillah. Ustaz, masa live boleh share tak? Boleh je. Petang ni boleh share. Live pagi, live petang boleh share. Share aje. Tak ada masalah. Okey, dia program open macam ni juga. Cuma dia terhad pada waktunya. Macam live pagi ni, kalau tuan-puan terlepas, habis ni lagi boleh ulang balik. Cuma bezanya yang petang ni, dia waktu tu je, pukul 3 tu sahaja. Boleh? InsyaAllah. Itu sahajalah. Okay, jadi saya rasa tak ada apa untuk pagi ni. Selesailah. Selesai sudah. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan dan puan kalau ada salah silap sepanjang perjalanan kelas pada pagi ini. InsyaAllah doakan yang terbaik. Saya doakan tuan-tuan dan puan dipermudahkan segala urusan. Ada yang masuk hospital dan sebagainya, saya doakan yang terbaiklah. Moga diberi kesembuhan. Ada sahabat-sahabat tadi, siapa ke nama Puan Nur Raini kan, ada maklum. Ada cek apa, saya pun terlupa lah. Tapi kita doakan yang terbaik lah. Boleh tuan-tuan dan puan Jadi petang ni kita jumpa. Saya harap yang sedang menonton ni, petang ni ada. Boleh? Jam 3 petang InsyaAllah. Tak rugi tuan-puan. Jom jam 3 petang. Tuan-puan ready Quran, buka muka surah Al-Mulk, muka surat 562. Surah Al-Mulk 562. Ready tu je petang ni nak. Jadi saya undur diri dahulu. Terima kasih semua kerana masih setia bersama Easy Ngaji. InsyaAllah. Alright, 3 petang. Jumpa petang ni. Esok Ustaz Muslim pula. Gitu. Sekarang ni petang kita nak cuba hidupkan slot-slot pula. Petang-petang kadang tak buat apa kan. So petang ni dengan saya, petang esok dengan Ustaz Muslim pula. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa salatul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi tuan-tuan petang ni nah. Jangan lupa. Assalamualaikum. hatiku kerana
siksamu. Hamba-Mu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerung di hatiku kerana takutkan siksamu. Hamba-Mu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmat-Mu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya
masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati